digalakkan tu apa? Pada bulan Ramadan ni insya-Allah pada majlis berbuka puasa tu berebut-rebut. Anak-anak yatim tiba-tiba jadi VIP. Anak-anak yatim jadual penuh kata cikgu dia. Minta maaf lah, malam ni tak dapat, dah ada orang booking dia tu. Kena booking Ramadan tahun depan. Majlis buka puasa tu diheret budak tu. Kejap masjid sini, besok dekat pejabat ni, besok dekat sana, macam-macam program pergi. Tak cukup hari dah 30 Ramadan. Macam-macam lah budak tu dapat. Tapi habis aja puasa, masuk je raya, budak tu tiba-tiba dah tak jadi yatim lagi dah. Tak ada orang ngajak dia lagi dah. Macam tu. Ada macam tu. Kan? Tapi memang kita digalakkan. Malahan kata Jibril bagi tahu ketika aku mentadaruskan Muhammad, menziarahi Muhammad untuk mentadaruskan Muhammad, aku dapati sungguhnya Muhammad ini sangat cepat bersedekah, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, malahan lebih cepat daripada angin yang dikirim. Maknanya Nabi ni kalau sedekah tak ada fikir banyak nak bagi, bagilah. Macam tu lah. Nabi kalau nak tolong Nabi nak bagi. Walaupun Nabi bagi itu melibatkan apa yang Nabi ada, Nabi bagi. Itu Nabi kita. Akhlak Nabi ni, orang minta tolong tak pernah Nabi tak tolong. Macam tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-samalah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama pada petang ini. Allah izinkan kita berada pada hari pertama di bulan Ramadan, hari pertama, hari kedua. Dah berapa malam dah kita tarawih pula kan. Kita berada di bulan ni, bulan Ramadan, sebab bukan semua orang berpeluang dapat capai Ramadan sekali lagi. Dan kita pun tak boleh nak letakkan cita-cita kita ni, tak apa, tahun depan ada lagi, tahun satu lagi ada lagi kan. Mana kita kena anggap ini adalah Ramadan yang terakhir. Kena anggap macam mana pun. Cuba anggap kalau kita tahu dah ini peluang terakhir kita, sudah tentu kita akan memanfaatkan sebaik mungkin peluang yang kita ada. Dan Alhamdulillah hari ini ramai yang telah memulakan hari dia dengan bersahur, solat subuh berjemaah, kemudian dia bekerja, lepas bekerja dia solat zuhur berjemaah, kerja balik, lepas tu petang ni solat asar berjemaah, hadir pula majlis ilmu kan, dah datang majlis ilmu ni. Lepas tu nanti dah mula dah kemuncaknya berbuka puasa kan, dengan ahli keluarga, dah berbuka puasa, lepas tu solat maghrib, lepas tu pergi pula solat isyak berjemaah, bertarawih dan bertadarus dan sebagainya. Maka itu adalah merupakan salah satu daripada usaha kita. Sampai mana kita tahu Ramadan ni datang dalam tempoh sementara, dia singgah saja dalam kehidupan kita. Macam tahun ni kan, dia singgah jumpa kita, sama ada kita suka ataupun tak suka, dia tetap datang. Itu Ramadan. Suka tak suka dia datang. Macam tetamu lah kan, dia datang lah, dah sampai dah depan rumah. Ada tetamu yang kita suka tu, bergembira sangatlah kita, macam-macam kita nak siapkan untuk dia. Bila tetamu datang, mulalah kita memberikan layanan yang baik, kita ikhlaskan muka kita bagi senyuman yang manis, kita memberikan perkhidmatan yang terbaik yang kita boleh bagi. Kemudian kita cuba menyediakan kemudahan yang terbaik. Sebab bila tetamu datang ni, pertamanya murah rezeki, dapat keberkatan. Begitu juga bila tetamu datang ni menambahkan kasih sayang. Begitu juga bila tetamu datang ni akan dapat mengeratkan silaturahim dan mengukuhkan ikatan antara kita. Dan begitu juga menarik perhatian bukan Islam. Tengok macam mana cara kita layan, bagus betul lah dia. Contoh kan. Dan begitu juga dia mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Itu kalau tetamu tu bernama manusia. Tetapi kalau tetamu tu berupa Ramadan yang datang ni, cara kita layan macam mana? Layan dengan baik tu adalah dengan memanfaatkan masa dengan ibadah.
Kemudian senyum. Kenapa maksud senyum? Maksudnya happy kita dengan bulan Ramadan. Memberikan yang terbaik. Kita tak adalah kalau bulan lain mungkin kita semayang yang wajib aja kan. Mungkin kalau semayang pun semayang qabliyah ba'diyah. Tetapi pada bulan Ramadan ni, bayangkan kan, pahala sunat ni, buat ibadah yang sunat ni dapat pahala wajib. Wajib pula dapat berganda-ganda pahala kita dapat. Itu sebabnya dalam satu hadis disebutkan sesungguhnya kan, orang Allah akan memberikan ganjaran kan? Allah Ta'ala kata dia akan memberikan ganjaran pada setiap kebaikan yang dilakukan oleh setiap manusia ke atas muka bumi ini kecuali puasa. Kerana puasa ni aku sendiri akan memberikan ganjaran. Allah Ta'ala beritahu. Allah sendiri bagi. Allah sendiri yang nak bagi dekat kita. Allah ni lah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia mungkin tak ikut skema, dia bagi ikut kita lah kan, dia bagi yang terbaik apa kita nak, Allah akan bagi kat kita. Dan bila Allah bagi dekat kita, Allah sebut dalam doa, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Maknanya ketika buka puasa tentu gembira, tak ada siapa yang sedih lah kenapa buka, tak ada kan. Semua orang rasa gembira bila berbuka boleh makan kan? Dapatlah kita mengalas perut setelah kita menahan diri daripada pagi tu kan. Dan satu lagi kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Maknanya kalau dicabut nyawa oleh Allah SWT, orang yang berpuasa ni dialah manusia yang paling gembira sekali. Maknanya dah standby dah ganjaran pada Allah SWT. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah ibarat bau haruman kasturi di sisi Allah SWT. Maknanya di sisi Allah tau. Jangan saja-sajalah kau arahkan mulut kau tu kat orang. Lain bau tu kan. Bau semacam kan. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi setiap perkara yang melanda diri kita pada Ramadan ni, usaha yang kita buat, Allah akan berikan ganjaran. Maka bila konsep tetamu tu, adalah orang yang gembira, ada orang yang sedih, ada orang yang sama je. Tiga jenis golongan bila menerima ketibaan tetamu. Pertama, dia rasa sedih betul bila datangnya Ramadan. Dia rasa susah. Dia nak buat aktiviti seperti biasa. Dia nak main bola, dia nak apa, macam terhalang pula. Ramai kawan-kawan dah tak main pula bulan puasa ni kan, sama ada beribadah ataupun tak larat, itu je. Jadi dia pun rasa sedih juga. Dan dia fikir kat mana lah nak makan ni, sebab geng-geng yak-yak-ye dengan geng plastik hitam tu kan, dia mula pening kepala kan. Dia dah biasa tak puasa. Allah Ta'ala ni maha kaya, maha kuasa Allah ni. Allah jadikan orang yang tak puasa ni lagi teruk lapar daripada orang yang puasa. Kan? Sebab kita puasa memang sebab kita nak puasa. Yang dia tu pula dalam bulan puasa dia tak nak puasa, memang susah lah kan. Dia nak cari makanan, kedai banyak tutup. Tapi adalah pengusaha-pengusaha yang prihatin kan, peniaga yang prihatin, yang membekalkan makanan-makanan yang tertentu dengan harga yang tertentu kepada orang-orang yang seperti ini. Jadi ada orang ni dia rasa sedih sangat, dia rasa susah betul lah, leceh betul, ada juga. Kategori kedua dia rasa sama je, puasa tak puasa sama je, okey je. Orang kerja dia kerja, orang sahur dia sahur, orang berbuka dia berbuka. Tapi orang semayang dia tak semayang, contoh tu yang dia rasa sama tu kan. Orang tarawih pun dia tak pergi, lepas buka dia tidur tu, besok dia kerja kan. Orang bangun sahur dia bangun sahur, lepas bangun sahur dia tidur balik kadang, tak semayang, siap-siap pergi kerja, dia tak rasa apa. Jadi itu kategori kedua. Dan kategori yang ketiga, dia rasa gembira sangat dengan kehadiran Ramadan, sebab dia ambil peluang bulan Ramadan ini kan, menggambarkan suasana hati ini dipenuhi dengan keimanan dan kerinduan kepada bulan Ramadan ini, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu dia akan memanfaatkan dengan ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka sebenarnya kita tahu Ramadan ini adalah satu bulan yang mendidik kita untuk kita menahan diri, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu azim. Allah Ta'ala beritahu, wahai orang-orang beriman, maknanya Allah tujukan ayat ini pada orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada qada dan qadar, percaya. Bila percaya ni, maksud percaya, contoh kita percaya adanya masalah dekat hadapan tu. Kita naik kereta, kita tahu dia orang cakap ada masalah kat depan tu, jam, jalan teruk, banjir, maka kita mungkin bertindak apa. Kalau kita pusing, maknanya kita percayalah
maka ada tindakan kita. Tapi kita depan tu banyak tahu, dia pun terus je seolah-olah tak yakin. Macam tu jugalah, kalau orang tu yakin dengan perintah Allah, maka dia akan puasa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi dia puasa sebab Allah wajibkan. Kalau orang tu tak beriman, dia kan cari jalan lah, dia tak rasa apa pun dia tak puasa, sebab kepercayaan tu tak ada. Itu sebab ada seorang Arab Badui itu boleh dia kata, dia cakap depan Nabi, aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang mukmin, dia kata. Maka Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim, kerana Muslim, Islam boleh selesai dengan pengakuan, tetapi mukmin, iman ni tak boleh buktikan dengan pengakuan, mesti dibuktikan dengan perbuatan. Awak sayang saya, sayang, tapi dia terajang dengan bini, dia sepak bini ni kan, dia humban bini, terbagai, gugur gigi bini tinggal gusi, ditumbuknya. Contoh, sayang apa tu? Pembuktiannya tu tak sama dengan apa dia cakap. Nampak tak? Itu nak bagi faham je lah. Macam tu jugalah dalam hidup kita sebagai seorang Islam ni. Kalau Islam satu hal, iman satu hal, maka mesti dibuktikan perbuatan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Ujung tu ayat yang paling penting sekali, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ramai orang puasa, tapi belum tentu lagi semua orang akan dapat takwa, belum tentu lagi, tetapi ada harapan. Siapa yang berpuasa ada harapan dapat takwa, maka kena ada effort sikit, kena ada usaha. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, persoalan yang paling penting pada bulan Ramadan ini ada dua, siyam dan qiyam. Puasa dan juga qiyam ni bangun apa? Membangunkan ibadah, bangunkan diri dia untuk beribadah. Kan? Cabaran qiyam ni tidur lah, duduk, baring, relax, tengok TV, kan? Layan sampai habis. Layan TV back to back, lepas cerita Korea, cerita Jepun, cerita Jepun, cerita Tamil, cerita Tamil, cerita Melayu, bersambung-sambung cerita tu tengok, tiba-tiba dah berbuka puasa. Itu tak adalah qiyam, kan? Tu memang dapat siam aja. Tu sebab kalau kita tengok kategori puasa ni, puasa umum, puasa khusus dan puasa khusus. Puasa umum, standard budak darjah 2, dia puasa je, puasa semata-mata. Kan? Dia tak semayang, dia tak buat benda lain tu, tengok TV, dia main, tapi dia puasa. Jadi kalau budak darjah 2 tu, tiba-tiba dia pula semayang, maka orang lain yang macam tu lagi teruklah pada budak darjah 2 tu. Macam tu. Budak sekarang ni pun pandai, dia belajar sekolah agama daripada kecil lagi kan. Jadi makna kata standardnya puasa umum tu tadi. Puasa khusus pula, dia menahan diri daripada makan dan minum, perkara membatalkan puasa, kan? Tapi perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Bayangkan, perkara membatalkan basic tu dia jagalah. Solat dia jaga ibadah. Yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Dapat tak kita macam tu? Takut dia tengok handphone tu. Dia tengok handphone, tengoklah. Dia takut nak tekan TikTok tu, takut dia. Takut dia nak tekan media sosial tu, takut kan ternampak terkeluar video-video yang gembukan kan. Semua lalu kat dia. Kawan-kawan pula share dekat dalam grup kan. Kita pula buka video apa ni, kita pun download. Rupa dia video yang gembukan. Mungkin niat dia nak buat lawak apa semua, tapi dia boleh mengurangkan pahala puasa. Cukup dia jaga. Dan kategori ketiga ni khusus, langsung tak fikir pasal dunia. Dia fikir akhirat dia. Dia fikir tentang nak beribadah kepada Allah, nak kumpulkan bekalan sebanyak-banyaknya. Itu dah dia. Jadi apa maksud siam? Maksud siam ni menahan diri daripada sesuatu. Dari segi bahasa disebut menahan diri daripada bepergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Kalau mengikut Ibnu Manzur, as-siyam itu menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nikah, tak boleh berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum, faham? Tak boleh nikah ni maksud apa? Perbuatan orang bernikah tu tak boleh. Nikah boleh, elok sangat, jimat kan? Nikah waktu zuhur macam tu. Kan? Jamuan buat waktu sahur, insya-Allah jimat. Tak ramai orang datang. Tapi maksudnya perbuatan orang bernikah.
Bukan perbuatan saja, deposit pun tak boleh. Itu kena faham lah tu Deposit tu kalau boleh elakkan. Kan? Perbuatan-perbuatan yang boleh menjurus kepada tindakan-tindakan susulan. Macam tu. Yang deposit tu sikitnya. Alang-alang dah bagi deposit, langsaikanlah terus. Macam tu yang takut tu. Yang faham, tak faham sudah. Manakala keempat, bila dikatakan berbicara, apa maksud tak boleh bicara? Adakah tak boleh cakap langsung? Sebaik-baiknya baik benda kita diam. Nabi kata kalau tak adalah benda baik yang kamu boleh cakap, lebih baiklah kamu diam. Tu Nabi pesan. Kalau cakap benda sia-sia, baik tak payah cakap. Ataupun cakap tu mendatangkan dosa, lebih baik tak payah cakap. Boleh datang dosa pula kan, mengumpat, mengata, mengeji. Bulan Ramadan ketika zaman Nabi ada 2 perempuan. Ketika puasa tu ada 2 orang perempuan. Dia mengumpat, punya teruk mengumpat sampai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami nak minta izin boleh tak kami nak buka puasa? Haus sangat kata. Punya teruknya mengumpat pasal orang sampai nak berbuka. Bayangkan. Nabi kata apa? Tak payahlah kamu minta izin, kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah pun. Tak percaya, cuba kamu muntahkan balik apa yang ada dalam mulut kamu. Bila dimuntahkan, terkeluarlah tunai Allah bagi, terkeluarlah daging busuk saudaranya yang diumpatnya itu. Itu sebab kita hati-hati. Bulan puasa ni kadang ialah banyak pula cerita. Keluar cerita macam-macam pasal artis. Pasal artis je. Artis tu nak bercerai, tapi lantak dia lah dia nak bercerai kan. Kita doakannya lah mudah-mudahan baik. Yang kau nak mengulas panjang apa hal? Kan? Lepas tu bagian komen macam kau hidup hari-hari lah dengan artis tu. Kan? Kita pun tak tahu apa yang ada dalam rumah tangga dia. Cukup rimeh tu kan. Hari-hari nak keluar kenyataan dalam media. Apa masalah tu? Kan? Adakah masalah rumah tangga nak disebar-sebarkan tunjuk dekat dalam ni? Tak boleh kan? Tak boleh. Aib keluarga tak boleh. Ni beritahu ni terang. Tu ada satu hamba Allah tu pun, dia bergaduh dengan suami dia. Bergaduh dengan suami dia, video tidak record, tunjuk kat semua. Berdosa tak berdosa? Berdosa. Kita pula join dalam tu, komen pula. Apa hal lah? Kan? Tu cerita tu, aib dalam keluarga kena suruh. Aib isteri pula mendedahkan aib suami, tak boleh. Jangan. Itulah yang jadi susahnya bila media sosial ni terlampau-lampau sangat. Semua benda nak share. Kan? Lepas tu seronok sangat bila kononnya ada banyak komen, bila banyak like, terusak. Bukan itu yang kita nak kejar. Tapi apa yang kita nak kejar apa? Itu disebutnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa. Apa maksud takwa? Takwa adalah satu istilah yang sering disebut dalam ibadah. Orang yang bertakwa akan dapat banyak kemuliaan baik di dunia dan baik di akhirat. Perintah takwa termasuk dalam surah Al-Maidah ayat 35 yang mana Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ada pandangan ulama menyatakan bahawa takwa adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar, kami dengar dan kami taat, kan? Sami'na wa ta'na, yang ini menjadi orang lebih taat pada Allah. Takwa dapat dilakukan dengan cara menggali dan memahami hikmah setiap ibadah yang dilakukan. Kalau kita tengok, takut ada beza dengan takwa. Takut ni, kita takut pada sesuatu, maka kita mungkin meninggalkannya, menjauhkan diri padanya. Tapi takwa, perasaan rendah, kecilnya kita berbanding maha kuasa Allah, yang menyebabkan kita akan mendengar dan patuh, taat segala perintah daripada Allah. Itu takwa. Di dalam kita tengok bagaimana pandangan daripada beberapa ulama, contohnya seperti Al-Ghazali yang mana terangkan, kita lihat bahawa takwa dapat didefinisikan sebagai upaya, keusaha untuk membersihkan dosa daripada dosa yang sebelumnya pernah dilakukan, sehinggalah wujud semangat dalam diri untuk meninggalkannya. Kita satu perkara, usaha kita nak tinggalkannya, tapi nak tinggalkan tu macam mana? Kena faham kenapa kita kena tinggalkan. Itu sebab ada orang, dia bukan tak boleh berubah, kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Manusia tu bukannya tak nak berubah, tapi kadang-kadang dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Jadi nak tahu tu kena menggali hikmah, kena gali sebab kenapa kita solat. Bulan Ramadan ni alhamdulillah, kalau kita pergi buat tarawih lah kan, inilah bulan yang paling banyak kita solat sunat. Paling banyak. Kalau di sini kebanyakan mungkin buat 8, ada yang buat 20. Macam di Negeri Sembilan banyak juga surau masjid buat 10. Ada yang buat 8, ada buat 20, ada buat 10.
Masjid Nabawi pun buat 10. Tak kisahlah. Yang penting kalau kita buat 10 pun kata satu malam, kita buat 8 lah, 8 satu malam, katalah dapat 30. Berapa rakaat yang kita dah buat sebenarnya? 8 kali 30, 240 rakaat malam kita buat, yang mana kita tak buat pada bulan-bulan yang lain. Cukup banyak. Bayangkanlah yang buat 20, 600 rakaat malam tu dia buat. Tu tak termasuk witir lagi. Nampak tak? Tu belum masuk lagi tahajud. Tu belum masuk lagi salat qabliyah ba'diyah 11 siang. So betapa banyaknya solat kita buat pada bulan Ramadan. Jadi bila usaha, kenapa orang tu boleh buat tu? Macam mana orang tu boleh buat? Melainkan orang tu faham. Orang tak faham, ada harapan malam ketiga, keempat dia dah hilang. Orang yang faham sikit, mungkin malam ke-15 tak kala lagu raya dah mula dikumandangkan, dia pun hilang. Malam pertama budak-budak muda belia semua datang. Masuk malam ke-15 tinggal beliau je. Beliau yang mana lutut berbunyi bila sujud. Pap. Aduh, dia kata kan. Tapi kenapa orang yang sakit lutut, azab dah, semput, nak pergi juga masjid, degil betul nak pergi, sebab dia faham hikmah di sebalik ibadah pada bulan Ramadan ni tak dapat pada bulan lain pahala seperti itu. Tak sama. Walau macam mana pun kita tak dapat tarawih ni pada bulan lain. Macam mana suka pun Masjid Tengku Mahkota Abdullah ni dekat Jerantut ni buat surat permohonan kepada Majlis Agama Islam dan Pejabat Mufti. Kami seronok sangat tarawih ni tuan. Kami mohon izin untuk lanjutkan tarawih ni sampai Syawal. Tak dapat macam mana mula tak dapat. Takat tu je lah bulan Ramadan. Jadi bila peluang dah ada, kita manfaatkanlah. Dalam Al-Quran, takwa ditaksirkan dalam 3 makna. Yang pertama, khasyah, iaitu takut berbalut cinta, dan haibah, iaitu takut berbalut pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Satu, takut dengan sayang. Takut tu sampai kita sayang sebab membesarkan Allah. Saking takut membalut keagungan, kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 41 hingga 241 sebagai artinya, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Begitu juga, dan takutlah kalian dari azab terjadi pada waktu itu kalian dikembalikan kepada Allah. Maksud kedua, takwa adalah taat dan beribadah. Taat dan beribadah. Seperti mana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah beritahu, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan anda tahu kita buat betul-betul tahun ni, buat kita anggap ni yang terakhir kan, paling tidak 10 malam terakhir tu jaga apa? Sebab dikatakan kita kena apa, satu malam yang istimewa, malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau dinisbahkan kepada tahun, bersamaan dengan 83.333 tahun. Umur pun belum tentu cecah 80 tahun. Ni kan pula 83.333 tahun. Jadi bila dah ada tu 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 saat, 3 minit, 3 saat, maka apalah salahnya kita manfaatkan. Dan kalau malam tu kita nak buat, dikatakan malam Al-Qadar bermula daripada selepas maghrib sampailah subuh. Maghrib sampai subuh, itulah masa dia yang kita nak kejar. Kalaulah katalah malam Al-Qadar tu katalah muncul pada pukul 1 pagi, contohlah, tapi kita dah beribadah pada maghrib tu, maghrib tu kira faham? Jadi makna kata bukannya exactly masa pukul 1 tu, malam itu. Siapa yang beribadah malam tu, semua bawa pahala je, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi paling tidak malam tu maghrib, isyak, tarawih, witir, dan juga sahur, subuh jangan tinggal. Tu habis pemalih dah tu. Faham? Kira dah habis pemalih dah tu. Kan memang tak ada nak buat benda lain lah. Mengaji pun tak nak. Tak apalah, paling tidak yang tu jagalah. Tarawih dengan witir tu. Tarawih witir. Janganlah datang tarawih je. Tarawih witir sembahyang isyak pun tidak. Kan? Maghrib, isyak, tarawih, witir, sahur, subuh. Paling tidak. Macam tu. Habis salah bapak kau dah kut sedekah pun tak nak. Kan? Jadi paling tidak itulah jaga. Jadi mana-mana yang boleh kan. 10 malam terakhir, sebab kita kena sedar hiduplah seadanya pesan Nabi.
Kalau hidup kamu pada pagi, jangan cita-cita hidup sampai petang. Kalau dah hidup petang, jangan cita-cita hidup sampai malam. Kalau dah hidup malam, jangan cita-cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Itu sebabnya orang yang panjang cita-cita ni bahaya. Macam-macam cita-cita dia. Aku nanti baju raya, pagi raya tu macam ni, macam tu, macam ni. Pagi raya cita. Puasa pun belum. Aku dah tempah dah, settle dah, dia kata. Bukan main lagi, kan? Soalannya, confirm ke hidup lagi pagi raya? Itu yang bini pun tunjuk dekat orang datang rumah. Makasihlah datang. Itu baju arwah tu tak sempat pakai. Jangan apa? Yang baju ni sibuk nak pakai pagi raya tadi kan? Itu sebabnya. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, maksud takwa membersihkan hati daripada pelbagai dosa. Dalam surah An-Nur ayat 52 Allah Ta'ala beritahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Selain daripada itu, ada beberapa ayat juga telah dijelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya sebagai orang yang beriman dan menjalankan perintahnya, itu adalah orang yang bertakwa. Begitu juga kedua, orang yang menafkahkan hartanya. Orang yang menafkahkan hartanya, menahan perasaan marahnya, dan begitu juga memaafkan kesalahan orang lain. Balik semula. Menafkahkan hartanya, menahankan marahnya, dan begitu juga memaafkan kesalahan orang lain. Ini juga dikatakan sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Taat satu hal, satu lagi dia sedekah, dia menginfakkan sebahagian berharta di jalan Allah, dia menahan marah dia, dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah tanda-tanda ciri-ciri orang yang beriman. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada bulan Ramadan ini perbanyakkanlah sedekah. Sebab sedekah ini adalah sangat besar nilainya pada bulan Ramadan ini. Kadang-kadang yang kita kesalkan tu apa? Pada bulan Ramadan ni insya-Allah pada majlis berbuka puasa tu berebut-rebut. Anak-anak yatim tiba-tiba jadi VIP. Anak-anak yatim jadual penuh kata cikgu dia. Minta maaf lah, malam ni tak dapat, dah ada orang booking dia tu. Kena booking Ramadan tahun depan. Majlis buka puasa tu diheret budak tu. Kejap masjid sini, besok dekat pejabat ni, besok dekat sana, macam-macam program pergi. Tak cukup hari dah 30 Ramadan. Macam-macam lah budak tu dapat. Tapi habis je puasa, masuk je raya, budak tu tiba-tiba dah tak jadi yatim lagi dah. Tak ada orang ngajak dia lagi dah. Macam tu. Ada macam tu. Kan? Tapi memang kita digalakkan. Malahan kata Jibril bagi tahu ketika aku mentadaruskan Muhammad, menziarahi Muhammad untuk mentadaruskan Muhammad, aku dapati sungguhnya Muhammad ini sangat cepat bersedekah, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, malahan lebih cepat daripada angin yang dikirim. Maknanya Nabi ni kalau sedekah tak ada fikir banyak nak bagi, bagilah. Macam tu lah. Nabi kalau nak tolong kan. Nabi nak bagi. Walaupun Nabi bagi itu melibatkan apa yang Nabi ada, Nabi bagi. Itu Nabi kita. Akhlak Nabi ni, orang minta tolong tak pernah Nabi tak tolong. Macam tu lah. Kita ni fikir dulu, kalau tolong pun tengoklah bahagian mana yang kita boleh tolong. Minta maaf lah, itu tak dapat aku tolong, kau cari orang lain. Itu kita selalu ayat itu. Nabi tak. Nabi tidak pernah menghampakan orang. Itu Nabi. Dan Nabi tak ada kisah dah pasal kekayaan ni, tak ada. Nabi pernah lepas satu hari tu, selepas solat asar, diriwayatkan selepas satu solat asar, Nabi bagi salam, Nabi tergesa-gesa nak balik rumah. Kenapa? Dia teringat ada 7 ketulan emas ada kat rumahnya, masih lagi belum diinfakkan, masih lagi belum bagi kat orang. Nabi risau kalau dia mati dengan keadaan adanya 7 ketul emas tu. Nabi suruh infakkan cepat bagi kat orang. Begitu juga kan, Nabi risau, Nabi nampak ada 7 dinar kat rumah. 7 dinar ni kenapa ada lagi 7 dinar kat rumah ni? Cepat sedekah kat orang. Aku tak nak dipertanggungjawabkan dengan setiap 1 dinar yang Allah Ta'ala akan tanya nanti. Tanggungjawabnya pada setiap harta kita. Itu sebab kita tengok Abdul Rahman bin Auf adalah di kalangan 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala, tapi paling last sekali masuk sebab banyak kena tanya, sebab dia paling kaya sekali, harta dia banyak. Itu dia jamin syurga, tapi kena tanya jugalah walaupun jamin syurga. Kita macam mana tuan-tuan? Duit tak ada risau kan? Mau tak risau kan? Risau. Kita tak dapat macam tu kan? Susah kita. Termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang.
Duit tak ada, aduh macam mana nak buat ni? Yalah macam mana duit minyak pun tak ada, macam mana kan? Oh risau macam ni. Kang nak makan apa ni? Dalam kereta ada tak makanan ni? Risau tu, risau. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi walaupun sampai satu tahap, Nabi pun tak ada apa-apa. Bila Nabi bagi, Nabi tak ada apa-apa. Nabi tak ada masalah, Nabi bagi. Itulah hebatnya kan Nabi kita. Kan? Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, Nabi sebut sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Maka pengajaran daripada hadis ni, setiap umat Islam harusnya berlumba-lumba melakukan kebajikan di bulan Ramadan tanpa memikirkan sebarang kerugian seperti memperbanyakkan sedekah, kerana balasan atas setiap satu kebajikan itu adalah amat besar di sisi Allah di hari akhirat kelak. Itu pertama. Yang kedua, bersedekah bukan hanya memberikan duit, tapi termasuk juga di dalamnya mengajak berbuka puasa kepada fakir miskin dan orang-orang yang berpuasa. Itu juga adalah merupakan satu konsep sedekah. Kan? Dan begitu juga konsep memberi bersedekah harus diterapkan secara maksimum, bukan hanya di bulan Ramadan sahaja, bahkan di bulan-bulan lain juga, kerana selalu bersedekah memberi pengaruh yang baik pada pribadi dan masyarakat umum, di mana seseorang itu dapat menghakis sifat kedekut, sifat kikir dalam masyarakat, dan begitu juga dapat mempereratkan lagi hubungan dan kemesraan di kalangan anggota masyarakat tanpa mengira taraf dan kedudukan seseorang itu. Begitu juga sedekah yang diterima dan bernilai di sisi Allah adalah sedekah yang ikhlas, bukannya sedekah yang menunjuk-nunjuk. Tetapi menunjuk-nunjuk ini bukannya berdasarkan perspektif kita kepada orang, tapi perspektif diri kita kepada diri kita sendiri. Kita je tahu kita ni niat yang nunjuk ke tak. Kita je tahu. Kita bagi bantuan ke orang, aku kita bagi sedekah, berapa ramai orang datang ni? 500. Okey, betul. Dia nak 500 orang nampak dia bagi sedekah tu. Kan macam tu perangai ada setengah orang. Dia nak macam tu. Kalau orang tak ramai dia tak nak. Siap replika cek tu, besar. Replika cek tu, besar dinding cek tu. Biar orang nampak, masuk sok khabar, masuk dalam media sosial, nampak dia bagi. So tidak, tetapi kalau orang tu bagi, memang nak tunjuk dekat orang dengan niat, mudah-mudahan menjadi contoh yang baik pada orang lain. Itu adalah juga baik, kata Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah tu. Itu pun baik juga, dengan niat untuk menjadi contoh teladan yang baik. Dengan kita sedekah tu orang lain pun sedekah, tu tak apa. Jadi kalau kita nampak orang lain bagi ke akhirat ramai, masuk dalam media sosial, jangan kita cepat sangat tuduh orang ini menunjuk ni, ini confirm riak ni. Jangan confirm, mana kita tahu dalam hati orang kan. Contohlah, kalau tengok, ambil nama terus sebut nama lah, contoh Ustaz Abid Liu tu lah, dia bagi macam-macam orang, ini nunjuk lah ni kan. Tak, mana kita kena sangka baik, ni dia bagi ni sebab apa, mesti kena tunjuk, mungkin orang lain akan ikut jejak langkah dia. Tu satu. Yang kedua, sumbangan yang dia bagi tu datangnya ada juga sumbangan daripada orang luar, orang masuk salurkan kepada saluran tertentu, jadi dia kena tunjuk ke mana duit tu pergi. Itu juga kita kena faham. Kadang kita kata ini confirm lah ni, tak ada pahala, menunjuk-nunjuk tu. Jangan, kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang, kita tak tahu. Begitu juga keempat, sedekah yang diterima ini kan akan menyebabkan kita boleh melangkah ke dalam kematian tu dengan tenang dan selesa. Mati ini bukanlah jauh sangat pun dari kita, hanya sedikit umur yang ada inilah kita guna untuk bantu agama Allah SWT. Umur kita sikit aja, 60 tahun bukan banyak. 60 tahun, 70 tahun tak banyak. Tak banyak umur tu kalau 70 tahun. Kalau ikut umat Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Daud 250 tahun. Kan? Dia orang panjang-panjang, kita 60 tu steady tu. Pencapaian tu kalau dapat 60. Kan? Orang yang kat sini yang umur 30 tahun tu jangan perasan boleh sampai 50. Belum tahu lagi. Yang 25 belum tahu lagi. Di Singapura tu ada satu kisah tu, budak muda ni, bukan Melayu lah, dia balik rumah umur 22 tahun, balik rumah mak ayah dia ajak makan, dia kata dia nak rehat kejap, masuk dalam bilik tak keluar-keluar, pergi tengok ada kesan muntah tepi bantal, dah mati. Bukannya sakit apa pun. Kan, jadi pencapaian tu sebab saya kata tadi, bila-bila boleh mati kan. Jangan terbukannya jauh daripada mati. Menurut pandangan ulama terdahulu, dia kata manusia ni dia ada 99 perangkap kematian.
Dalam hidup ni ada 99 jenis perangkap kematian. Ada yang kita lepas, ada yang tak terlepas. Perangkap tu mana? Contoh tanah runtuh, aksiden, tiba-tiba kan jatuh pula lampu tu, kena kat kepala dia, mati. Ada juga terjatuh daripada berdiri kat tangga je, terjatuh terus jatuh ke apa, kat pokok tu, tajam pokok tu, contoh mati. Contoh aksiden, apa, gempa bumi kan, macam dekat apa tu, dekat Palu tu kan, dekat Palu Indonesia tu kan, macam ni bergerak tanah. Bayang bergerak tanah tu ke bawah, mak dengan ayah tengah pegang anak ni, anak tu ke bawah ni, anak tu ke bawah berlubang ni, kemudian tanah tu naik balik, anak tu naik balik, mak ayah pula tenggelam, langsung mati mak ayah, hilang, tak jumpa. Tu Palu di Indonesia. Macam itulah. Jadi tu antara 99 pangkat kematian. Naik kereta, masuk dekat highway, boom, lori tu tiba pancit tayar, terbalik, ada kereta belakang terlepas brek, langgar bertunda-tunda, ada yang mati. Kita terlepas, dapat mengelak, sikit lagi lah. Tu salah satu perangkat kematian kita berjaya elakkan. Terkejut, pergi bercuti dekat mana? Bercuti dekat Tasik Chini. Berenang, kawan tu berenang, dia pun turun, naik dia seorang aja, yang lain semua tak naik. Apa hal? Mati, tenggelam, lemas. Contoh satu lagi perangkap kematian. Tapi dalam banyak-banyak perangkap kematian, ada satu perangkap kematian yang biasanya manusia takkan dapat lepas daripada dia, iaitu perangkap usia tua. Perangkap usia tua, lepas tu confirm mati dah, tak ada benda lain, tak ada hidup balik semula, tak ada. Memang tu lah, habis. Kemudian masuk dalam kubur, kemudian tunggulah hari kiamat. Macam tu je. Jadi kita ni macam mana hebat pun kita akan mati. Itu sebab Jibril kata, hiduplah sesuka hati kamu, kadang sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah orang sesuka hati kamu, sesiapa juga sesuka hati kamu, dan sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dan ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu di atas muka bumi ini. Buat sesuka hati kamu, buatlah, kerana sampai masanya kamu akan dibalas pada setiap perbuatan yang kamu lakukan. Itu yang disebut, ya. Jadi kalau tentang puasa, tentulah kita dapat merasa perbezaan puasa sunat dengan puasa wajib. Dan puasa wajib semua orang muka lebih kurang sama je. Ni puasa ni, nengok pun tahu puasa, kita tahu. Tetapi kalau bulan lain puasa sunat, nampak muka segar masing-masing. Sebab bukan semua orang puasa. Itu lebih mencabarkan dah, kita tengok. Mencabar betul. Kita puasa dengan tahu orang keliling kita makan, bukan senang. Kan? Tapi itulah dia. Kan? Tapi kalau kita tengok pada bulan Ramadan ni, antara amalan-amalan yang kita jangan tinggalkan adalah antaranya solat fardu berjemaah macam tadi kan. Solat fardu, solat zuhur, asar, maghrib, isyak kita. Kemudian apa? Tadarus Al-Quran, mengaji Quran. Begitu juga memperbanyakkan sedekah. Kan? Apakah kebaikan berpuasa? Apakah kebaikan kita berpuasa? Yang pertama, dapat mengurangkan berat badan sepatutnya. Kan? Sepatutnya dapat mengurangkan borek badan. Tapi kalau borek badan kau lagi borek pada bulan puasa, makna kau berbuka tu lagi teruk kau makan daripada bulan tak puasa. Macam itulah ayat dia. Kan? Bulan lain pun dia makan bersukat, pagi sikit, tengah hari sikit, malam sikit. Ini dijamak kan tu. Kan, daripada sarapan, lunch sampai malam dia jamak kan. Itu yang tersandar kat sofa tu. Bila tersandar kat sofa kan, jaga-jaga orang dah balik tarawih. Dah balik ke? Pijak kan, tahu lah. Dah kau makan mentah darah, kau main banyak kan. Orang yang makan banyak ni, itu yang bila dia pergi tarawih tu dia nak marah imam ni. Imam laju dia marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi dia marah. Macam tu lah dia. Kan? Iyalah, kalau imam tu laju, dia makan banyak, masa rukuk tu nak terkeluar cendol dia makan tadi tu. Ya kan tu? Tu sebabnya jangan makan banyak sangat bulan puasa ni. Sebab kita kena ingat tau, bila pagi sampai petang kita dah tak makan, perut dah masuk angin. Itu sebab kalau kita nak makan buat alas-alas saja dan makan, jangan benda-benda yang boleh menyebabkan perut kita lagi teruk meragap. Itu sebab orang ada bulan puasa dia boleh dapat gastrik teruk tu. Tu bulan puasa, bulan lain dia tak dapat tu, bulan puasa tiba-tiba dapat surat doktor gastrik. Dia minta doktor tu keluarkan, dia siap laminate dan frame. Macam tu lah. Kan?
bagi mengesahkan supaya dia tu boleh tak puasa. Jangan kan punyalah tergamak kan tuan-tuan kan. Itu. Pertama, mengurangkan berat badan. Saya teringat kan, mungkin masjid pun boleh buatlah program tu. Program jom turunkan berat badan. Macam tu. Sebab apa? Turunkan berat badan ni satu perkara, termasuklah yang bercakap ni. Saya pun ambil lah, kalau tidak itu ustaz pun ingat lah dulu waktu pergi makan itu apa semua kan. Ya Allah, perut macam belon dah, membukit perut ni. Saya balik pada umrah itu 14 hari, baru dah 2 minggu saya balik kan. Balik tu saya terus cut kontrol. Sebab efek dia bila badan kita ni berat, nak bangun pagi pun berat, nak bangun ibadah pun berat, nak bangun bertompek makan pun payah. Macam mana? Sadap dia duduk situ, mata pun dah layu, sampai kat rumah langsung tidur kan. Ikan patin, ikan siakap, apa lagi, ikan kerai, ikan baung, semua dibalun dengan ekor-ekor, tak tinggal solai pun, habis mau dibalun kan. Jadi kontrol makan. Jadi buat pertandingan. Ada satu pejabat SUK Negeri Sembilan, pejabat SUK Negeri Sembilan, saya pernah datang untuk bagi tazkirah. Dia orang minta saya sampaikan hadiah weight challenge, pertandingan turunkan berat badan. Dia orang akan rekodkan berat badan masing-masing, dicatat berat badan masing-masing sebelum siapa yang nak masuk pertandingan tu, ambil berat badan dia sehari sebelum Ramadan. Siapa yang nak masuk tu dia catatkan lah. Kemudian akan timbang balik pada 15 Ramadan. Tengok siapa yang paling banyak penurunan dia. Ada hadiah daripada nombor 1 sampai nombor 20. Dan grand prize akan timbang semula 2 minggu lepas raya. Siapa yang paling banyak tu? Tak ada tuan-tuan, terbalik jarum tu kan. Dia membalun segala binatang di tolanan, itik, ayam kampung, ayam mutan, lomang panih, lomang dodol pokat, dodol cair, semua dibalun. Apa lagi? Wajib, kuih wajib semua dibalun, semua makan. Kuih raya tu segala balang dikorek macam tu lah, tak ada tinggal langsung lah. Memang betul-betul rondang koreng, rondang maman, rondang ayam kampung dengan daun puding. Sedap imlak kan, bunyi kan, semua ditalan lah. Masa tu kau tengoklah rosak penimbang tu. Bayangkan tu sebabnya buat pertandingan. Boleh masjid boleh anjurkan pertandingan tu. Pertama, untuk mengurangkan berat badan. Kedua, untuk apa? Untuk mengawal penyakit. Penyakit banyak disebabkan makan. Orang lain mati sebab tak makan kat luar negara tu. Negara kita ni mati sebab dek makan. Kita ni makan macam-macam, tai itik pun makan. Tai itik makan, pucuk paku. Bayangkan, pucuk paku tu, the beginning of the nails tu. Paku tu punya pucuk dia makan. Belimbing bosi tolan dia. Anda tak anak orang Malaysia, semua dia tolan kan. Jadi mana kata kawal penyakit darah tinggi, kencing manis, biasanya orang boleh kawal pada bulan Ramadan. Yang paling ajaib kan. Kenapa ajaib? Plural kan, lebih daripada satu. Paling ajaib tu orang yang merokok boleh tahan tak merokok sampai malam. Steady kan. Alang-alang dah berhenti sampai malam, cubalah berhenti tarawih ya. Dah buluh, dah muka, dah berubah dah masing-masing. Itu mana dia cakap tu kan. Kemudian dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Begitu juga yang keempat, memberi rehat kepada sistem penghadaman. Dalam perut kita ni dapat rehat. Kalau tidak hari-hari proses segala makanan ditelan ni. Bulan puasa ni pun jangan tak tahu berapa banyak hotel-hotel yang besar-besar di KL, di bandar-bandar besar ni, dia buat buffet Ramadan. Ada yang mencecah RM150, RM180 satu kepala. Penuh tu, penuh, tak ada tempat duduk. Dia makan tak ada apa macam tu, RM180 tu. Makan tak banyak pun. Ada satu hotel tu, kami menghidangkan hidangan 7 buah negara.
7 buah negara dan 33 jenis air dihidangkan. Habis kau minum 33 jenis air tu, kau pun lupa nama kau bin siapa pun kau lupa. Keluar atas apa nama aku kan, semua air sirap campur ni, air temikai laici, air kopi campur temikai, semua air dah. 33 jenis air. Jangan meni-meni. Dan begitu juga dapat mengawal stres. Rupa-rupanya orang yang puasa dapat kawal stres. Iya, bila kita tengok relax je, bang, nak pergi pasar boleh bang. Kadang-kadang ada tu lelaki marah bulan puasa, bulan tak puasa marah. Kau ni keluar. Tapi duduk diam, duduklah kat rumah. Masak je lah apa yang ada. Sampai bulan puasa, bang, saya pergi pasar bang. Gila. Tengah balik lambat. Jadi dia pun tak stres, malas nak fikir dah. Fikir pun malas dah. Kan? Bang, anak kita ni tak balik-balik kan, main. Orang puasa pun main dia lagi. Yalah. Kejap lagi balik lah tu. Nampak? Bapak tiba-tiba jadi cool je. Sebab nak marah pun tak teraya. Marah pun kena ada tenaga salah dia. Tu salah. Mengapa langsung tak boleh makan? Puasa ni kenapa langsung tak boleh makan? Sebab kita tahu kan ada setengah-setengah fahaman tu. Kan, selain beragama Islam ni ada setengah tu dia puasa tapi tak boleh minum air je, makan boleh. Ada orang tu macam tu. Ada yang satu tu pula dia punya puasa je mana, dia boleh minum je, makan tak boleh, minum boleh. Bayangkan dia nak menipu siapa? Puasa-puasa kau nak tipu siapa? Kan? Ada tu pula puasa dia tu tak boleh makan daging. Ada. Segala sate di balon ni, sate temin tu yang ayam je, sebab daging tak boleh, sebab puasa dia. Contohlah. Kan? Bayangkanlah. Jadi sebab apa kita langsung tak boleh makan? Pertama, sebab kita nak mengawal hawa nafsu. Sebab apa? Sebab hawa nafsu headquarters dia berpusat di perut. Hawa nafsu tu dekat situ dia punya center dia. Dia punya call center semua situ. Jadi bila kita kontrol puasa, insya-Allah hawa nafsu pun boleh dikawal. Ada je ustaz bulan puasa orang tu kena tangkap basah. Cuba cek dia kena tangkap siang ke malam? Malam kebanyakannya. Kan? Siang ada juga kot. Tak tahulah, wallahu alam ada kot. Cuba agama tangkap mungkin ada lah, tapi kebanyakannya. Kedua, kerana nafsu itu, kan? Nafsu itu hanya akan tunduk apabila dilaparkan. Nak waktu Allah Ta'ala cipta nafsu, Allah Ta'ala tanya, wahai nafsu, kata Allah Ta'ala tanya kan, bila dah cipta, engkau siapa, aku siapa? Aku nafsu jauh, aku, engkau. Belagak dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letak dia dekat tempat panas 100 tahun. Lepas tu keluarkan balik, aku siapa, kau siapa? Aku, engkau. Letak tempat sejuk 100 tahun, aku siapa, kau siapa? Aku, engkau. Kemudian nafsu tu dilaparkan selama 100 tahun, maka dia pada keluarkan Allah Ta'ala tanya, aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Mana nafsu kalah dengan lapar. Dan begitu juga menurut Imam Al-Ghazali, orang yang manusia yang perutnya sentiasa berada dalam keadaan kenyang. Dengar Imam Al-Ghazali kata, orang yang sentiasa membiarkan perut dia sentiasa berada dalam keadaan kenyang akan dihinggapi 5 perkara. Dia boleh memang jenis kenyang aja, tak boleh tak kenyang, nak kenyang aja. Yang pertama, dia akan mudah ingkar kepada Allah. Kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain, dia tak akan fikir pasal orang lain sebab dia ingat orang lain kenyang macam dia. Yang ketiga, dia tidak akan mudah diresapi hidayah sebab akan terlalu kenyang. Jadi dia susah nak dapat pengajaran dan nasihat pada orang. Keempat, kata-katanya tidak pernah menyentuh hati orang lain. Kata-kata ni semua menyakitkan hati orang je. Dan yang kelima, dia akan dihinggapi banyak penyakit. Tu confirm. Tu Imam Al-Ghazali beritahu.
Apa bezanya ibadah puasa dengan ibadah lain? Itu yang saya sebut tadi. Ibadah lain buat baik apa semua, tapi Allah Ta'ala sebut berbanding. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan dan yang semisal hingga 700 kali ganda. Allah Ta'ala sebut. Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Sesungguhnya, kan? Kerana apa? Kerana mereka telah meninggalkan syahwat, meninggalkan makan dan minum kerana aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan yang saya sebut tadi, iaitu berbuka puasa dan kita bertemu dengan Rabbnya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau haruman kasturi. Begitu juga, apa beza puasa dengan ibadah lain? Yang kedua, apa beza ibadah puasa tadi dari segi ganjaran? Yang kedua, apa beza ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Kenapa ibadah puasa lebih ikhlas daripada ibadah-ibadah lain kalau nak dikirakan? Kenapa? Sebab puasa adalah satu-satunya ibadah yang kita tak boleh nampak. Semayang kita nampak. Allah, bismillah. Oh, dia semayang. Kita tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nampak. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita punya, oh ni mengaji tahu. Kita nampak dia sedekah, nampak dia bagi duit sedekah ni. Dia bagi hadiah, kita nampak. Kan? Perjalanan ke masjid, di masjid tu pakai baju Melayu, siap kain melekat ni masjid ni, rasa buka puasa masjid. Orang nampak. Tapi puasa, muka orang puasa dengan orang tak puasa kadang-kadang lebih kurang ni. Tak percaya, cuba tengok muka Bel Ngasri tu. Bukan cakap dia tak puasa, dia berlakon aja. Dia kata kesian sekarang ustaz, saya suka kena marah je. Wah, dia berlakon je watak tu, dia kata. Saya puasa ustaz, dia kata. Kan? Watak tu menggambarkan macam mana orang yang puasa dengan tak puasa muka sama kan. Ingat tak ada satu video dia share yang seorang tu share tu. Dia kata kita ni bulan puasa ni kena kuat. Zaman Nabi dulu siap berperang. Kita ni setakat gotong royong apalah salah. Nasi ada tu ni. Yang bercakap tu. Tapi bercakap tu macam dia puasa sangat. Itu cerita kan. Maknanya nak beri gambaran. Puasa ni lah ibadah yang paling special. Sebab kita kadang kita tak tahu. Kita anggap orang tu puasa je. Sedangkan kita tak tahu orang tu makan kat belakang macam mana. Saya dulu tuan-tuan, waktu saya sekolah, sampailah saya di UiTM. Kalau ada mata cuti atau hujung minggu saya balik rumah bulan puasa, saya memang tolong mak saya berniaga. Saya boleh tengok perangai ada orang yang berniaga kat bazar Ramadan ni. Ada, saya tak cakap semua ya. Ada yang berniaga di bazar Ramadan ni memang tak puasa. Dia berniaga bazar Ramadan ni, saya memang tak faham. Saya puas mikir begini. Sian dia, penat-penat berniaga tapi tak puasa. Tak tahu mana berkat dia nak cari, tak tahu. Kejap-kejap kan dia tengok clear kan dekat belakang kereta tu tempat dia punggah barang dia sebab simpan barang berniaga pergi belakang tu minum. Saya masa tu tengok, ya Allah, saya pun cakap dengan mak saya. Mak cakap, tuliklah mak cakap. Mak saya kata kan, iyo tuan-tuan, ramai betul tak puasa, muka segar, meniaga segar tu menjerit tu. Tu ada orang macam tu. Dia orang yang tak puasa ni resah gelisah. Itu yang kita tengok waktu berbuka puasa. Orang berbuka ni dia relax kan, tak buka sebabnya dah buka tadi. Nah, bayangkan tu ada dan dia tak rasa apa. Itu sebabnya puasa ni kadang kita tak dapat nak tahu kan. Ada yang tanya, apakah maksudnya orang yang berpuasa tapi hanya mendapat lapar? Itu yang dia kata kan. Ada orang ni boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga kan. Boleh jadi orang berkiam itu tidak mendapat apa-apa daripada kiamnya melainkan hanya berjaga malam ataupun mendapat penat saja. Antara sebab puasa menjadi sia-sia iaitu pertama, tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang keji atau dusta. Terdapat sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji yakni dusta serta
mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau dia puasa tapi dia tak meninggalkan larangan Allah, masih lagi buat perbuatan keji, maka Allah tak berhajat pun. Ayat tu. Tak berhajat, kau tak payahlah puasa. Sentuhlah cerita. Itulah jawapan bagi ada beberapa orang yang tanya saya, Ustaz, saya kecil hati dengan rakan sepejabat saya. Dia kata, kenapa? Sebab dia cakap dengan saya, kalau kau tak tutup aurat, kau tak bertudung, baik kau tak payah puasa. Dia cakap macam tu. Jadi ini hadis dia. Tu kadang-kadang kan, saya walaupun saya tak bertudung, saya puasa, semayang saya jaga, biarlah Allah yang menilai. Wah, ayat dia kan. Ada ayat orang macam tu kan. Macam itulah. Jadi dia kata tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, antaranya tidak meninggalkan perkataan yang melalaikan, berkongsi benda-benda yang mungkin bersifat lucah, bersifat kata-kata kesat dan sebagainya kan. Macam-macam lah. Puasa bukanlah hanya menahan diri pada makan dan minum, tetapi akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri daripada perkataan-perkataan yang melalaikan dan perbuatan-perbuatan yang keji. So jagalah sikit lagi ya. Begitu juga kalau kita tengok kan, dalam bab puasa ini sebenarnya terdapat orang yang sah puasanya tapi tidak diberi padanya pahala. Maka pentingnya di dalam ibadah puasa itu dua perkara. Pertama, memelihara daripada batalnya puasa. Yang kedua, memelihara daripada batalnya pahala puasa. Satu batalnya puasa, satu memelihara berbatalnya pahala puasa. Sebab ikhlas tu tak ada. Buat sebab apa? Terpaksalah puasa. Mak mentua datang rumah dia tu. Sekarang dah nampak pula heboh pula dengan adik-beradik semua tahu aku tak puasa dia tu. Contoh kan. Jadi sia-sia. Tu sebabnya kalau kita tengok kan, satu lagi bulan puasa ni nak pesan juga, jangan membazir. Jangan membazir. Al-mubazirina, orang yang membazir ni bersaudara dengan syaitan. Semua orang tahu. Syaitan kena ikat ni. So nak salahkan siapa? Maknanya dia adalah bau-bau bacang dengan syaitan tu. Kan? Sebab menurut kajian ini sebelum PKP daripada Pembadanan Pembebasan Sisa Pepejal, pada bulan Ramadan sebanyak 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Setiap hari 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Dan 270,000 tan makanan yang dibuang pada bulan Ramadan itu setiap tahun sepanjang Ramadan adalah merupakan makanan yang belum diusik. Bayangkan perangai itu. So jangan membazir. Kalau dah beli, kita beli, contohnya hari pertama semalam kita beli. Kita membelilah mutabak seorang sekeping, roti john seorang sebatang, ayam kampung seorang seekor. Dia punya selera hari pertama tu. Semua benda nak, lemang sebatang. Apa lagi? Roti telur, roti canai, mutabak. Semua beli. Roti bom beli. Teringat pagi-pagi dulu selalu minum tu. Kan? Beli. Sekali buka puasa, makan ni sikit, tak habis. Maka kalau dah tahu tak habis, hari kedua, hari ni, janganlah beli macam semalam. Kurangkanlah kadar dia tu. Bodoh sekali sudahlah. Ni bodoh tu melantun-lantun, mahal lah pula. Kan? Sebab Nabi sebut, orang yang cerdik, orang yang bijaksana tidak akan membenarkan dirinya masuk ke dalam lubang sama. Jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Ini berkali-kali sampai ke hujung Ramadan. Tu bukan bijaksana. Bengap betul. Kan? Tak boleh fikir kau tak kata kalau kau dah beli tak habis, kau beli lagi. Apa pasal? Apa pasal? Kan? Janganlah membazir. Kan? Kurangkan. Kalau beli tak cukup, itu lain lah. Tak cukup, tambah sikit yang itu. Yang lain tu tak salah. Macam di Seremban kan, family saya suka betul air soya. Belilah soya tu buka puasa. Soya, bukan semua orang suka kan. Dia ada satu soya yang sedap kat Seremban ni. Tuan-tuan tanyalah, orang Seremban tahulah. Sedap betul air soya tu. Pergi beli. Tapi kalau tak habis membazir, janganlah beli banyak. Macam tu kan.
Dan begitu juga tuan-tuan dan sekalian, sekali lagi ingatkan pada bulan Ramadan ni juga, jangan lupa kejarlah malam yang sangat istimewa, iaitu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, mudah-mudahan dengan usaha kita untuk mengejar malam Al-Qadar ini membuahkan hasil. 10 malam terakhir mungkin dah boleh berazam dah. Aku ingat aku nak beriktikaf lah dekat masjid ni. Yang 10 malam terakhir datang, mungkin palaran kita lelap-lelap, kita tidur tak selesa sangat, macam tidur kat rumah. Kita mari terlelap jap, jaga-jaga, nak semayang jap, ambil wuduk jap, solat, macam tu. Cuba buat kan. Bangun malam, qiyam al-lail, bangun malam. Kalau kat rumah tu kunci jam pukul 3, pukul 3, 3 suku, 3.30, 3.45, pukul 4 suku, 4. Bayangkan 20 alam tak jaga tu, memang batak betul tidur kan. Macam tu kan, letak satu alam tu, rekodkan suara Ustaz Abdullah Khairi tu, woi tu nak biar dia bangun macam tu kan, rekod. Tak ada Ustaz, dia ni tidur memang mati betul, bini cakap tak ada mana pun dia sadar tu, banjir pun dia boleh tidur lagi teh hari tu. Oh dahsyat betul. Ada orang macam tu kan. Bangun malam makna qiyam ni, bangun malam dan beribadah pada Allah. Bangun koncing tidur balik tak kira. Itu semua orang bangun macam tu, ramai yang bangun macam tu. Bangun koncing betul tidur, alhamdulillah dapat juga qiyamul lail. Tu terjaga namanya kan, terjaga. Jadi bangun dan beribadahlah pada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena faham malam Al-Qadar ni malam yang paling diimpikan. Nabi kata, malahan kan Nabi pesan, kejarlah 10 malam terakhir, malam yang ganjil. Tapi jangan susah-susah hati. 10 malam tu kita buat manalah tahu, takkan satu pun tak kena kan. Bangun 10 malam ni kita buat ibadah, mudah-mudahan dapat. Dia katakan Nabi pada 10 malam terakhir, Nabi makin mengetatkan ikatan kain sarungnya. Maknanya dalam arti kata lain, Nabi tidak menggauli isteri dia untuk 10 malam terakhir. Kita makin nak raya, makin geram dengan bini kita, pahala pula kan, macam tu lah. Makin geram lah, puih tu nahan dah, macam tu. Bawa bersabar bawa bersabar, insyaAllah. Mudah-mudahan adalah ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi rasanya cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya ucap terima kasih banyak kepada pihak masjid yang sudi mengundang saya sekali lagi kan. Sebenarnya ikutkan program saya pagi tadi di Felda Felda Tekam pagi tadi kan. Jadi petang ni di sini, insyaallah malam ni lepas ni saya akan terus bergegas ke Felda Bukit Damar pula, ada program kat sana. Diucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ambil lah pengajaran sebenarnya yang dipesan, jadilah orang yang menyembah Allah kan? Jangan jadi orang yang menyembah Ramadan. Orang yang menyembah Ramadan ni baik bulan puasa kan? Habis bulan puasa, habis guyup dengan langsung itu dia kan, langsung Jadi manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, budak-budak buat kalah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci. Jangan.